bermakna benda yang duduk di depan kita kuih dekat, benda yang duduk di depan kita kuih dekat, dan benda yang duduk di belakang kita kuih jauh. Sekiranya kita masih lagi memikirkan benda yang duduk di belakang kita, tak pernah berhenti, yang kuih jauh tu, maka kita dalam golongan orang yang tertipu, kerana kita terlupa memikirkan benda yang kuih dekat. Akal kita, tubuh badan kita hanya memikirkan perkara yang kuih, dan kita terlupa benda yang kuih dekat dengan kita. Kita pun tak sangka kita boleh hidup sampai 1446. Hijrahnya 1446. Masihnya tak lama lagi kita nak tukar tahun dah. 7, 8, 10, 11, 12, 2025. Dan apa yang kita dah buat dalam hidup kita. Dan bulan ini semua orang akan cerita pasal hijrah. Apa yang saya nak bawa dari saya dan tuan-tuan, 13 tahun Nabi duduk Mekah, kisahnya semua kisah penderitaan. 3 kisah dia, kisah semua kisah penderitaan. Orang Islam, Nabi tak boleh makan, orang Islam kena seksa, semayang kena sembunyi-sembunyi. 13 tahun itu cerita dia, cerita penderitaan. Sampai satu masa, faman kana Allahi wa rasulih hijratuhu ila Allahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka 10 tahun itulah maka waktu kebahagiaan bagi umat Islam selepas daripada hijrah itu sendiri. 13 tahun Nabi di Mekah, kita dengar semua cerita yang derita bagi Nabi, kesedihan Nabi. 13 tahun waktu penderitaan Nabi dan umat Islam. Saya dan tuan-tuan nama pun 13 tahun perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya dan tuan-tuan 3 tahun darah sahabat, 13 tahun penderitaan, 13 tahun waktu taan Nabi dan umat itu. Ini saya boleh sujud kepada Allah sembahyang maghrib. Sabit hak yang 13 tahun daripada hijrah itu dan 10 tahun di Madinah. Saya kenal sembahyang maghrib, saya kenal sembahyang, saya kenal sembahyang subuh, saya kenal Al-Quran, saya kenal sembahyang lohar, saya kenal asar, saya dan tuan-tuan jangan lupa hasil air mata, hasil darah umat Islam sewaktu Nabi duduk di Mekah.
Jangan lupa, kita jangan lupa. Nak mai Tasu'a, nak mai Ashura ni lah waktu 13 tahun darahnya sahabat, darahnya umat Islam, air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kenang yang tu, kita kena ingat yang tu. Satu titis darah kita pun tak keluar. Kita boleh puasa Tasu'a, kita boleh puasa Ashura, satu air mata pun tak tumpah di bumi Allah ini, tuan-tuan. Kita boleh tadi, tak ada satu peluh pun yang keluar daripada tubuh kita, tuan-tuan. Semuanya cerita 13 tahun sebelum daripada hijrah sampai masa hijrah. Nabi pindah, kita pindah. Nabi pindah tak macam kita pindah, tuan-tuan. Seronok kita pindah rumah baru, kita dapat rumah baru, suka, seronok, tuan-tuan. Tak. Nabi pindah dengan nyawa Nabi. Nabi pindah dengan nyawa sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi pindah dengan nyawa Sayyidina Abu Bakar. Ini, tuan-tuan, kita nak jadi baik pun kita tak mampu. Kita nak hijrah kepada akhirat ini pun kita tak mampu. Perintah hijrah ini umat Islam dalam keadaan yang penuh kebahagiaan, disambut oleh orang-orang Madinah. Sebenarnya bahagia ni dengan apa, tuan? Allah bagi tahu kita. Orang duk ingat bahagia ni dengan reta, lalu orang duk himpun lah reta. Orang duk himpun reta, bertimbun-timbun. Orang ingat bahagia ni dengan rumah yang besar. Orang duk perbesar rumah lah, tuan-tuan, tapi tak bahagia lah. Orang mukmin ini bahagia mereka ini apabila mereka boleh mempertahankan imannya. Cerita Sumayyah mempertahankan imannya, keluarga Yasir mempertahankan imannya, sehingga Nabi berdoa untuk keluarga Yasir, berbahagialah keluarga Yasir, berbahagialah keluarga Yasir, berbahagialah keluarga Yasir. Ketika anaknya dibakar, Sumayyah ini dibunuh kerana mempertahankan iman. Masa tu Rasulullah tengok jatuh air mata Nabi, tuan-tuan. Saya nak tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, banyak mana air mata saya dan air mata tuan-tuan jatuh kerana mempertahankan agama Allah. Banyak mana air mata saya, banyak mana air mata tuan-tuan yang jatuh ke bumi ini kerana mempertahankan iman dan mempertahankan iman umat Islam itu sendiri. Ketika peristiwa keluarga yang Nabi angkat tangan, tuan-tuan, zaman agama diinjak. Zaman ini nama Allah, Tuhan kita, dipijak. Zaman ini nama insan yang 13 tahun yang mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy
yang diseksa sahabat-sahabatnya, dihina dan diejek. Apa yang tuan-tuan buat? Betul nama Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah tinggalkan kita 1400 tahun. Jasad Nabi tak ada dalam dunia ni. Sebenarnya Nabi juga sudah tidak ada dalam hati kita. Jasad Nabi sudah hilang daripada bumi ini. Sebenarnya Nabi juga telah hilang dan telah mati di dalam hati-hati umat Islam akhir zaman. Tuan-tuan, hadis pertama Nabi sampai Madinah, Nabi cakap apa? Nabi kata, sebarkan salam, wa'asus salam. Nabi kata, hubung silaturahim. Kita buat silaturahim, kita tak berjaya, tuan-tuan. Saya tengok diri saya, tuan-tuan, dalam hidup kita, siapa yang orang kita telah putuskan silaturahim? Bermakna sekadar kita mendengar cerita hijrah ini puluhan tahun, tetapi apa yang Nabi pesan dekat kita, kita buat. Tuan-tuan, saya nak habaq lagu ni. Sembahyang saja menyelesaikan untuk kita bebas daripada neraka. Puasa bulan Ramadan saja tidak boleh membebaskan kita daripada api neraka. Pada hari raya dan bayar zakat setiap tahun tidak boleh membebaskan saja, tidak boleh membebaskan daripada api neraka. Melaksanakan haji di Makkah itu saja tidak boleh melepaskan kita daripada api neraka. Kerana apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Selesai semua umat Islam ini meniti titian sirat, kita akan berada di satu tempat namanya Al-Qantarah. Al-Qantarah itu pembahasan di antara kita dan manusia di sekeliling kita. Orang yang kita pernah zalim dulu, dia mai kat kita, kita ni dah lepas titian sirat, tuan-tuan. Siapa dia orang yang kita putus silaturahim, kita bergaduh dengan dia, kita tak mau minta maaf, akan kita bertemu di Qantarah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembalasan di antara hablum minan nas. Tuan-tuan, kita dulu duk ingat lepas titian sirat tak selesai, tuan-tuan. Kita duk pulun lah, tuan-tuan. Kita duk pulun hak ni dari dulu sampailah. Kita lupa pasal mak dengan pah. Nabi kata, orang yang derhaka dengan mak dengan pak dia tak dibenarkan masuk syurga. Kita duk pulun, tuan-tuan, benda hak wajib satu dan kita tinggalkan kewajipan wajib yang satu lagi. Bela. Padahal Nabi kata hubungkan silaturahim. Yang ketiga, Nabi pesan apa dia? Nabi kata bagi makan. Yang keempat, baru Nabi pesan sembahyang malam. Tuan-tuan, saya nak cerita pasal bahagia ni kait dengan hijrah ni.
sampai di Madinah, umat Islam bahagia tuan-tuan, kerana bumi Madinah penuh dengan kasih sayang. Sebab itu tuan, kalau kita pergi Madinah, kita rasa sebab orang Ansar ini penuh dengan kasih sayang. Orang muhajir sampai ke bumi Madinah, orang muhajir tuan dah tak ada rumah. Orang Ansar boleh kata, aku ada 2 biji rumah, ambillah satu. Kita sampailah bergaduh pasal rumah tuan-tuan. Orang Ansar kata, aku ada tanah, ambillah sikit. Kita bergaduh dengan adik-beradik pasal tanah tuan-tuan. Pasal tanah tuan-tuan. Kita tak boleh ikut cara orang Ansar tu. Saya tahu dan tuan-tuan tahu, benda yang lebih dekat dengan kita adalah liang lahat. Saya masuk liang, tuan-tuan masuk. Benda yang kita duk bergaduh, benda yang kita duk peluk, saya tinggal, tuan-tuan tinggal. Tak ada satu pun, siapa pun pernah terjadi dia bawa kereta dia masuk dalam liang. Kita saya tengok daripada saya balik sampai rumah hampir 60. Berapa orang yang saya maki, yang pernah saya minta maaf. Saya tak jumpa orang yang maki, saya akan berjumpa dengan mereka besok di Al-Qantara. Melainkan ketika mereka kita maki hamun ni tuan-tuan, siapa satu syair, walastu arsa'a amali walakin at-taqiyya huwa. Dia kata, ulama ni dalam syair ni dia kata, aku tak melihat itu dengan harta, dia kata. Tapi sebenar-benar orang yang bahagia ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Malam ni saya nak buat 2 pandangan ulama tentang tanda bahagia. Pertama, apa kata Imam Asy-Syabiti rahimahullahu ta'ala? Dia kata orang bahagia ni, dia kata min alamatis, alamat tanda orang bahagia ni, pertama apabila Allah bermudah untuk dia buat ibadat. Kita lepas sembahyang maghrib, kita mudah nak buat sembahyang sunat maghrib, ni orang bahagia. Saya kadang-kadang duduk di rumah, saya riau seorang-seorang. Siapa saya riau? Umur saya nak masuk 60. Keluarga Yasir, anak-beranak semua mati. Bilal bin Rabah kena dengan bekas-bekas tuan-tuan, bekas kena serit dengan kuda yang liar.
Saya nak masuk 60. Qabliyah ba'diyah pun saya tak boleh buat. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah pun saya tak boleh, tak cukup umur nak masuk 60. Besok kat padang mahsyar Allah tanya kita, kita nak jawab apa? Aku bagi hang umur 60, hang buat apa? Kita nak cakap dengan Allah, cari duit saya. Kita nak cakap dengan Allah, aku tak ada masa, aku cari duit ya Allah. Sebab lah hidup susah, lah barang semua mahal, aku kena cari duit ya Allah. Aku bagi hang umur sampai 60, hang tak boleh bangun walaupun 2 rakaat pada waktu malam, walaupun datang perintah daripada aku, fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bangun malam, besok aku letak dia pada satu tempat, satu maqam yang terpuji, kata Allah. Makna lawan dari terpuji, iaitu maqam yang hina. Hang kalau nak duduk tempat terpuji, nak tak mau pi tempat hina, hang bangun malam. Sampailah umur nak masuk 60, tak boleh bangun malam walau 2 rakaat. Kita nak cakap apa dengan Tuhan? Kita bukan tak tahu, kita tahu hukumnya, kita tahu pendapat ulama'nya, kita tahu sehingga berbalah dalam masalah perkara tersebut. Tapi pasal apa aku tak boleh bangun? Bila aku nak bangun? Sampai bila aku nak bangun? Allah peringat kat kita tiap-tiap minggu dalam surah As-Sajdah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na ya Allah, farji'na ya Allah. Ya Allah, boleh tak kehidupkan kami balik? Boleh tak ya Allah? Allah tanya kita, mau buat apa? Kita cakap dengan Allah, nak amal salihah. Aku nak semayang balik, aku nak bangun malam balik, aku nak semayang witir balik, aku nak sedekah balik. Lah baru aku tahu duit yang aku duk sayang, duk himpun, duk bergaduh dengan adik-beradik, aku tak bawa ya Allah. Lah baru aku tahu ya Allah. Boleh tak tolong hidupkan aku walaupun selama salat sunat 2 rakaat. Aku nak balik rumah, semua kata aku nak masuklah tabur masjid ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku nak pergi jumpa mak aku nak pergi minta maaf kat dia. Aku nak jumpa kakak aku nak minta maaf kat dia. Aku nak pergi jumpa abang aku ya Allah, aku nak minta maaf kat dia. Aku nak jumpa orang masjid ya Allah, walaupun kami sembahyang satu saf, tapi kami duduk bergaduh dalam satu masjid. Aku nak minta maaf dengan kawan aku ni ya Allah. Engkau perintah kat aku dalam Al-Quran, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Aku lawan perintah engkau. Engkau suruh aku sayang semua umat Islam. Kau sebut di dalam Al-Quran, apabila kita masuk di dalam masjid, apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah kata aman, damai, tenang. Pasal aku tak tenang duduk dalam rumah hang ya Allah. Rumah hang kah silap, masjid kah silap? Sebenarnya yang silap kita.
Tiap-tiap dalam semayang kita minta dengan Tuhan, Siratal ladzina an'amta alaihim. Benda ni kita macam nampak tak ada apa kan. Saya bawa diri saya tuan-tuan, ya Allah, tunjuk kami jalan orang yang telah Engkau bagi nikmat ke atas mereka. Siapa dia? Orang beriman, orang soleh. Tapi kami minta lindung, ya Allah, ghairil maghdubi. Kami minta lindung apa dia? Daripada jalan yang orang yang kau marah, yang kau benci, yang kau tak suka. Saya nak tanya tuan-tuan, benda yang kita duk buat tak betul ni Tuhan suka kah? Benda yang kita buat ni, yang duk bercakap dalam satu masjid ni, Tuhan suka kah? Lepas semayang fardu kita duk rehat, tak mau semayang sunat maghrib, sunat isyak ni, Tuhan suka kah? Allah sebut dalam hadis qudsi, hamba aku yang perbanyakkan nawafil, dialah hamba yang aku sayang, yang aku suka, yang aku kasih. Benda Tuhan suka kita tak buat tuan-tuan. Benda Tuhan tak suka kita terus buat. Kita tepuk dada kita, kita tepuk jantung kita. Aku dan terus aku. Tuan-tuan, dalam dunia kita buatlah ikut suka kita. Tapi sampai masanya kita kena ikut apa yang Tuhan suka. Dalam dunia ni kita buatlah apa yang kita suka, tapi besok kita kena ikut apa yang Allah suka. Dalam akan apa yang Allah mahu. Bila sampai satu masa Allah tanya kita, siapa Tuhan aku, siapa Tuhan kamu? Benda Allah tak suka dalam hidup kita buat. Boleh kita kata, Allah Tuhan aku. Masa dalam hidup hang tak mau ikut aku, hang ikut aku bab semayang saja, hang ikut aku bab puasa saja, hang ikut aku bab haji, bab umrah. Hang tak ikut aku bab lain. Pasal apa? Malaikat tanya, siapa ikut hang? Kita boleh cakap Quran tuan-tuan, kita tak ikut Quran pun, kita baca ya, kita baca Al-Mulk, kita baca kita baca, kita tak ikut surah Al-Kahfi tuan-tuan. Boleh kita cakap Quran ikutan aku, nanti malaikat kata, hang kenal tak siapa ni? Hang kenal tak pemuda ni? Hang kenal tak orang ni? Bolehkah kita kata, saya kenal ya Allah, saya kenal wahai malaikat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Bolehkah kita jawab kita kena tentu? Nabi pun Nabi suruh kita lawan, Nabi suruh kita lawan, Nabi suruh kita tak mau buat. Tuan-tuan nak abang main macam ni, Nabi ni punya sayang kat kita. Dia tahu kita ni jenis orang, jenis culas. Nabi kata siapa yang lepas semayang pada Isyak, dia bangun semayang sunat 4 rakaat. Nabi kata menyamai dengan orang yang semayang pada malam Lailatul Qadar. Sebab Nabi tahu kita ni siapa. Nabi tahu masa muda kita dulu, kita ni bukan jenis duduk dalam masjid. Kita boleh duduk dalam masjid ni tuan-tuan berapa tahun ni saja. Masa umur kita 11 tahun, kita tak tahu kita di mana. Masa umur kita tak tahu kita di mana. Tetapi kita kena berterima kasih dengan Allah. Pasal apa? Kita mula kabur. Kaki kita mula tak segagah dulu. Tangan kita mula tak sekuat nak genggam benda yang sepatut kita boleh genggam. Tuan-tuan tak macam dulu. Nak buka betul kicap pun tak upaya lah tuan-tuan. Nak turun rukuk dan sujud pun kita rasa, ya Allah, lutut aku sakit. Masa lutut kita kuat lu, kita pergi mana? Kita kena cakap terima kasih dengan Allah. Ya Allah, pada akhir waktu ini Kau bagi aku kesempatan. Kalau saya sedar diri, tuan-tuan pun sedar diri, kita takkan biarkan apa yang Nabi telah janjikan kepada kita. Kita takkan pernah tinggalkan semayang sunat ba'da Isyak 4 rakaat supaya kita dapat tebus kesilapan kita, supaya kita dapat tebus masa silam kita, supaya kita dapat tebus semua kesilapan masa lalu kita yang kita telah buang berpuluh-puluh tahun, dan semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Apa kata tuan-tuan ulama tanda kebahagiaan? Saya tak mengajar lama tuan, lagi saya berhenti, jangan risau. Memang kesian saya macam ni. Imam Ash-Shatibi dia kata, orang yang bahagia, dia kata Allah kurnia kat dia kawan yang saleh. Waktu hijrah Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar. Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar. Bahagia Sayyidina Abu Bakar. Bahagia dah sampai akhirat. Pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok, semua orang nak bunuh Nabi waktu tu. Jadi peneman Nabi waktu itu Sayyidina Abu Bakar. Saya nak cerita dengan ni, tak semua orang jadi kawan kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Tak semua orang jadi teman kita untuk kita hampir dengan Allah. Sayyidina Abu Bakar jadi kawan Nabi waktu hijrah. Allah bagi apa kat Sayyidina Abu Bakar? Allah bagi Sayyidina Abu Bakar jadi pak mentua Nabi.
Sayyidina Ali tahu tuan-tuan, kalau aku ganti yang ni, makna aku kena bunuh. Sayyidina Ali kata apa? Kena bunuh pun kena bunuh lah. Demi Nabi aku sanggup, dia kata. Demi Nabi aku sanggup. Demi Rasulullah aku sanggup. Tuan-tuan, kita bukan sekadar nak bagi nyawa kat Nabi. Kita nak tengok muka dia pun kita tak pernah teringin, tuan-tuan. Kita tak minta pun nak tengok muka Nabi hidup ni. Ada ustaz saya minta 2 tahun yang dulu, yang tu bukan mau. Kita boleh cari duit dari muda sampai dah. Cari duit tak pernah berhenti, cari muda sampailah. Kenapa kita berhenti untuk minta, ya Allah, boleh tak aku nak tengok wajah Nabi aku, ya Allah, pasal aku sayang kat Nabi. Kita murung diri kita, kita murung Nabi Muhammad, kita kata kita sayang dia. Sebenarnya Nabi dah lama mati dalam hati kita. Sebenarnya Nabi dah lama hilang dalam hati kita. Masa kita duduk di dalam Raudah di Madinah, kita tak pun nak jumpa Nabi walaupun Nabi duduk sebelah. Walaupun umur Nabi terlalu hampir kepada kita. Kita yang kita minta apa ya? Kita minta duit, kita minta panjang umur, kita minta duit. Walaupun Nabi duduk sebelah kat kita, kita buang duit kita. Kita tak boleh buang hidup kita. Kubur Nabi duduk sebelah kita saja, kita masih ingat duit kita, kita masih ingat dunia kita, kita masih ingat itu yang kita minta di dalam Raudah. Kita tak minta pun, ya Allah, boleh tak aku nak tengok muka Nabi aku, ya Allah, sekali saja. Doa yang kita ulang-ulang di dalam Raudah. Sebab apa aku nak main tengok? Sebab aku sayang kat Nabi, ya Allah. Aku sayang kat dia. Aku rindu kat Nabi, ya Allah. Aku sayang sungguh kat dia, ya Allah. Bagi aku tengok walaupun sekali dalam hidupku. Kita tak minta pun, tuan-tuan. Kita tak boleh buang duit kita, kita tak boleh buang dunia kita. Walaupun sampai di Raudah, tempat yang paling hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh buang semua. Tak apalah. Apa nak buat? Kita yang pilih jalan. Sebab Allah kata macam tu tiap-tiap minggu dalam surah Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami dah bagi dah semua, ilmu dah bagi, Quran dah bagi, Nabi dah bagi, hampa pilihlah. Nak jalan hak betul, nak jalan hak, hampa pilih. Pilihlah. Sampai sana kita tak boleh cakap saya tak larat, ya Allah. Sampai sana kita tak boleh cakap nampak untuk tak cukup, ya Allah. Sampai sana kita tak boleh cakap saya gout, ya Allah, saya sakit jantung, ya Allah, saya darah tinggi, ya Allah, aku bagi hang masa lama.
Sebab itu tiap-tiap minggu ayat yang disunatkan sujud atas kita pagi Jumaat, kita tengok ayat itu, tuan-tuan. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukkiru biha. Orang yang beriman dengan ayat kami, Quran, apabila diberikan peringatan dengannya, Quran, dia buat apa? Kharru sujada, dia segera taat kepada Allah. Tuan-tuan, Sayyidina Umar dulu sekali dengar saja hati dia lembut. Pasal apa kita ni tak boleh lembut dengan Quran? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Sayyidina Umar sekali ya, dia dengar tu sekali ya. Tuan-tuan, Ibn Qayyim dia sebut tanda orang bahagia itu setiap kali bertambah ilmu, kata dia, maka akan bertambah pula tawaduknya dan kasih sayangnya, kekuatannya Allah. Setiap kali ilmu dia bertambah, kata Ibn Qayyim, rendah diri dia dengan Allah bertambah. Kita mengaji tiap-tiap malam, tuan-tuan, kita boleh apa? Sebab apa? Sebab pahala boleh hilang. Saya mau pahala, Ustaz. Pahala boleh hilang, tuan-tuan. Nak hilang sekali ya kita mengumpat orang, habis pahala. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, bila hari terakhir dalam tahun ni kita dengar buruk orang? Mengumpat ni, tuan-tuan, dosa besar. Bila saya berhenti mengumpat, saya dengar orang mengumpat. Bila tuan-tuan berhenti mengumpat, tuan-tuan berhenti dengar orang mengumpat. Pasal apa, Ustaz? Pasal mula hari yang kita duk dengar aib orang, kita duk aib orang, bermula hari itulah semua amal kita habis. Kata Nabi kata, kalau saya kata, tuan-tuan boleh kata saya murung, tapi kalau Nabi kata pun kita siapa kita? Siapa kita, tuan-tuan? Ilmu, orang baik, Ibn Qayyim, bertambah ilmu, tambah rendah diri. Bertambah ilmu, tambah kasih sayang. Dia akui sayang orang. Pasal apa aku kena sayang orang? Sebab Nabi orang dah penyayang. Sampai Nabi kata dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata ulama, orang yang bahagia bertambah kekuatan dia kepada Allah. Dia kuat dengan Tuhan. Dia bertambah akrab dengan Allah. Tuan-tuan, kalau umur kita bertambah, amal soleh kita tak tambah, Nabi kata orang ni celaka, tuan-tuan. Umur kita bertambah, tapi amal soleh kita tak bertambah. Minggu lepas, tuan-tuan, isteri saya tanya saya, dia kata, abang, kita kalau mati malam Jumaat selesai tak? Dia kata tak selesai kalau kita ada hutang orang. Saya ingat masa saya kecil dulu, siapa yang saya hutang? Tuan-tuan ingat tak masa tuan-tuan muda, siapa yang tuan hutang?
Semua orang yang kita lupa hutang kita ni, sampai sana dia mai. Hang dah hutang aku RM1, hang dah hutang sikit Ustaz. Sikit itulah menjadi asbab mereka tuntut dekat kita. Sebab zaman itu zaman pendakwaan, semua orang nak lepas pada ketika itu. Siapa yang kita hutang ni, kita ingat hak sekupang, hak 5 duit ni siapa? Pemain cari kita, tuan-tuan. Sana tak boleh bayar dengan duit, kita bayar dengan semayang, kita bayar dengan puasa, kita bayar dengan sedekah. Semayang kita tak ada, tuan-tuan. Sedekah kita tak ada. Daripada baiklah RM1 tu lah. Mai tabung masjid kita duk takut, tuan-tuan. Takut kita. Kita tak percaya yang Tuhan kata dalam Al-Quran, 1 aku balas 10, 1 aku balas sampai 700. Tak percaya. Dan setiap kali ditambah umurnya, semakin berkurang ketamakannya pada dunia. Ni orang bahagia. Kui tua, kui dia boleh lepaskan dunia yang duk ada kat dia. Bukan kui sayang, bukan kui tua kita kui sayang dengan dunia. Kui tua kita kui peluk dunia. Siapa Ustaz kata lagu tu? Nak baik ni, yang ni buahlah. Nabi kata, sakitnya mati tu sebanyak mana kita sayang dunia ni. Lagi kita sayang dunia, lagi sakit mati tu. Nabi pesan kita, mati ni sakit. Nak tahu tak banyak mana sakit mati? Nabi kata, banyak mana hang sayang dunia. Banyak mana kita kasih dengan dunia, banyak mana kita tak mau lepas dunia ni. Nabi kata, banyak itulah sakitnya mati. Sebab itu Ibn Qayyim dia sebut, orang yang bahagia bertambah saja umurnya, berkurang tamak dia dengan dunia ni. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Terima kasih sebab masjid memberi ruang kepada saya. Saya bukan orang alim, bukan ustaz yang pandai. Ustaz pun bukan lah, tuan-tuan boleh panggil nama, tak apalah, Ahmad Rizal Ghazali. Ramai di masjid ni tuan-tuan, 8 tahun yang dulu. Alhamdulillah, ni saya mai pula. InsyaAllah 8 tahun yang akan datang kita jumpa lagi. Saya abang dengan rumah saya kata, aku 8 tahun lagi aku tak ada. Lah saya 55 tuan-tuan umur saya. Saya meminta dengan Allah, ya Allah, kalau anak panjang umur aku, jangan lebih 63. Saya meminta dengan Allah begitu, tuan-tuan. Saya lah 55. Saya minta dengan Tuhan, kalau nak panjangkan umur saya lagi, saya kata takat 53 ya, tolonglah ya Allah, tolonglah. Dekat 63 kau ambil aku lah ya Allah. Pasal apa tuan-tuan? Kita ni tak mau kena tipu di dunia ni sampai lah. Kita tak boleh sedar kita kena tipu dengan hidup. Cukuplah masa yang Allah bagi ni. Kemarin saya mengajak, saya kata, kita ni kena berubah yang baik.
Ada orang tanya kat saya, kalau kita jadi baik, mak pak kita tahu tak? Tahu. Mak pak saya dah meninggal, Ustaz. Dia tahu. Macam mana mak pak dia dah duduk alam barzah, dia tahu. Amal soleh seorang anak itu sama pak dia. Bila kita mula jadi anak yang baik, kita mula berubah jadi insan yang baik. Tiap-tiap hari hadiah tu pi kepada mak kita, pada pak kita. Kita pak kita, dia, ya Allah, anak aku dah kuih baik. Dulu aku nak boleh sebulan hadiah daripada hadiah pun tak boleh, ya Allah. Nah, malaikat tu hantar, boleh kata tiap-tiap minggu, boleh tu hantar tiap-tiap hari. Anak aku dah mula sedekah, anak aku dah mula sembahyang sunat, anak aku dah mula tolong orang. Ya Allah, terima kasih. Mak kita duduk dalam alam barzah ni, malaikat duk hantar hari-hari. Sebab dia ada tanya dengan malaikat rahmat, wahai malaikat, ada tak hadiah daripada anak aku? Malaikat kata tak ada. Kita tengok orang sebelah dapat hadiah besar-besar, anak dia. Anak dia sedekah untuk mak dia, baca qul huwallah untuk mak dia, baca tahlil untuk mak dia. Kita tanya malaikat rahmat, untuk saya tak ada ke? Malaikat rahmat kata tak ada. Tapi mula kita berubah menjadi orang yang lebih baik, maka mak kita tahu, terima kasih ya Allah, sebab aku hari-hari dapat hadiah daripada anak aku yang dulu aku tak pernah dapat. Nah, tuan-tuan, baik, setakat ni saja. Minta ampun, minta maaf pada semua orang. Tuan-tuan tolong doakan saya, mudah-mudahan saya, isteri dan anak-anak kami dapat menjadi insan yang baik pada sisi Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kami, isteri dan anak-anak, husnul khatimah. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allah, ya Rahman, ya Rahim, umur kami semakin tua ya Allah, badan kami semakin lemah, pendengaran kami semakin tidak dengar, pandangan kami semakin kabur. Ya Allah, kami sedar bahawa masa untuk kami menemui Engkau terlalu dekat. Maka tolonglah akan kami semua ya Allah, berikan seluruh masa yang ada pada kami ini ya Allah, kami dapat buat baik. Beri kekuatan kepada kami untuk buat baik. Tolong kami ya Allah untuk kami buat baik. Kami bukan tak mau ya Allah, tapi kami rasa lemah sangat. Kami bukan tak suka nak sembahyang sunat, nak baca Quran. Kami rasa lemah ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah. Ya Allah, jika ada benda jahat, maksiat, kami tak boleh buang. Kami duk bangga dengan diri kami. Kami duk bergaduh lagi sama-sama kami. Kami duk putuskan silaturahim. Mulut kami yang tak ada tulang ni, kami duk sedap kata orang. Kami duk sedap cari salah orang. Tolonglah ya Allah, tolong pimpin kami, tolong bantu kami, supaya kami dapat mati dalam keadaan kami tak buat masalah ya Allah. Kami tak buat dosa dah ya Allah, kerana kami telah melakukan dosa yang berulang-ulang dalam hidup kami ya Allah. Kami melakukan kesalahan yang sama dalam hidup kami ini ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Tolong bantu kami, tinggalkan semua benda jahat yang duduk dalam diri kami.
Duk apa yang kami buat dalam hidup ni, kami tak mampu ya Allah. Kami tak kuat ya Allah. Kami tak mampu ya Allah jika Engkau tak tolong kami. Ya Allah, kami janji bermula pada hari ini kami nak jadi hamba Engkau yang baik. Kami nak jadi hamba-Mu yang baik. Kami tak mau buat jahat lagi ya Allah. Tapi kami harap pertolongan Engkau ya Allah. Sampai masa besok Engkau ambil kami, Engkau jemput kami. Tolonglah ya Allah, bagi peluang kat kami agar lidah kami ni boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tolonglah bagi peluang kat kami semua ya Allah yang hadir pada malam ni. Lidah kami dapat sebut kalimah syahadah, walaupun lidah ni masa hidup tak berhenti buat maksiat, walaupun lidah ni masa hidup kami tak berhenti buat jahat. Tapi kami harap ya Allah, kami minta ya Allah, kami harap sungguh-sungguh ya Allah, masa kami nak sakaratul maut, tolonglah izinkan lidah kami ni untuk kami mengucap dua kalimah syahadah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.